sejahtera saya ucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Ha Yong Xiong dari PISMP Bahasa Melayu SJKC 1, ambilan Jun 2016. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian penyelidikan saya yang bertajuk meningkatkan penguasaan kemahiran menulis dengan jarak yang betul menggunakan pembaris T dalam kalangan murid tahun 3. Slide pertama adalah pengenalan. Kurikulum standard sekolah rendah telah menyenaraikan beberapa kemahiran bahasa yang perlu dikuasai oleh murid-murid, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Dalam KSSR ini, kemahiran menulis merujuk kepada kemampuan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan juga ejaan yang betul serta tulisan yang amat jelas dan kemas. Seterusnya, menurut Siti Hajar Abdul Aziz, kemahiran menulis ialah kemahiran meluahkan idea untuk dibaca dan kemahiran menggunakan lamban tulisan bagi mencatatkan idea. Berdasarkan Tuan Jad Tuan Yusof dan Farida Nazil, menulis ialah pembentukan simbol-simbol dalam bahasa. Dalam kajian ini, fokus kajian yang ingin pengkaji sampaikan ialah mengatasi masalah jarak antara perkataan dan meningkatkan penguasaan kemahiran menulis dengan jarak yang betul menggunakan pembaris T dalam kalangan murid tahun 3. Objektif kajian di sini ialah ada 3. Pertama ialah mengenal pasti kesan penggunaan pembaris T terhadap penguasaan kemahiran menulis dalam ayat bagi murid tahun 3. Meningkatkan kemahiran menulis murid tahun 3 dengan jarak yang betul dalam ayat dengan menggunakan pembaris T. Yang terakhir, objektif kajian adalah untuk membantu murid tahun 3 mengetahui cara menggunakan pembaris T dalam menguasai kemahiran menulis dengan jarak yang betul. Seterusnya kita masuk ke soalan kajian. Dalam soalan kajian ini dibina berdasarkan objektif kajian yang telah dikemukakan. Jadi, di sini ada 3 soalan kajian. Pertama, adakah pembaris T berkesan dalam mengatasi masalah menjarakkan perkataan dalam ayat bagi murid tahun 3? Kedua, adakah pembaris T membantu murid tahun 3 meningkatkan kemahiran menulis dengan jarak yang betul? Dan akhirnya, adakah murid mengetahui cara menggunakan pembaris T? Seterusnya kita masuk ke peserta kajian. Kajian ini yang melibatkan murid tahun 3 yang terdiri daripada 15 orang murid di SJKC Chunghwa Tekilang. Jadi, pengkaji hanya memfokuskan kepada 3 orang peserta yang mempunyai masalah dalam kemahiran menulis yang paling kritikal. Jadi, di sini ada 3 orang peserta. Pengkaji tidak menggunakan nama benar peserta untuk merahsiakan mereka. Jadi, di sini ada 3 orang peserta. Peserta A ialah seorang perempuan. Prestasi akademik dia lemah. Peserta B ialah seorang lelaki. Prestasi akademik dia lemah juga. Peserta C ialah seorang lelaki. Prestasi akademik dia sederhana. Di sini, model penyelidikan tindakan yang digunakan oleh pengkaji ialah model penyelidikan tindakan Kurt Lewin. Di sini dia ada 4 fasa dari merancang, bertindak, memerhati, dan akhirnya mereflect.
Jadi marilah kita tengok tindakan yang dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah murid tidak dapat menjalankan perkataan. Jadi di sini pengkaji rancangan yang dibuat oleh pengkaji membuat pemerhatian dan juga menggunakan soal selitih untuk mengenal pasti peserta yang bermasalah dalam menjalankan perkataan semasa menulis. Jadi, data-data yang dikumpul untuk merancang intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah tidak menjalankan perkataan semasa menulis. Jadi, semasa bertindak, pengkaji merancang pembaris T untuk membantu peserta yang berkenaan mengatasi masalah tidak menjalankan perkataan. Selepas pengkaji mengajar peserta-peserta menggunakan pembaris T, peserta menulis ayat dalam lembaran kerja dengan menggunakan pembaris T itu. Jadi lama-kelamaannya peserta akan tahu mereka perlu berhenti dan menjalankan perkataan semasa menulis. Jadi fasa ketiga ialah memerhati. Selepas melaksanakan intervensi ini, pengkaji menjalankan ujian, iaitu ujian POS, untuk melihat kesan pembaris T dalam mengatasi masalah tidak menjalankan perkataan semasa menulis. Jadi akhirnya adalah refleksi. Pengkaji membuat refleksi tentang kesan pembaris T dalam meningkatkan kemahiran menulis dengan jerat yang betul. Lepas itu, pengkaji baru merancang cara penambahbaikan jika pembaris T ini tidak berkesan. Jadi, di sini, kaedah pengumpulan data yang digunakan oleh pengkaji mempunyai 3. Pertama ialah pemerhatian, kedua soal selitih, ketiga ujian. Jadi dalam pemerhatian, ada pemerhatian awal dan juga pemerhatian akhir. Soal selitih pun sama. Ada soal selitih sebelum intervensi dan juga selepas intervensi. Ujian ini dia merangkumi ujian pra dengan ujian post. Okay, jadi slide yang seterusnya adalah pembaris T. Yang 4 ini merupakan pembaris T yang dibuat oleh pengkaji untuk memberi murid-murid guna semasa mereka menulis untuk menambahbaikan kemahiran menulis mereka. Seterusnya, kita masuk ke tapatan kajian. Tapatan kajian yang pertama di sini ialah pemerhatian. Pengkaji telah menggunakan cara pemerhatian untuk mengumpul maklumat sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan. Jadi, di sini pengkaji telah menyenaraikan 5 item. Item pertama ialah murid dapat menulis dengan teliti semasa membuat latihan. Item kedua, murid dapat mengenal pasti jarak yang betul semasa menulis. Jadi mari kita tengok graf di sebelah. Di sini melalui pemerhatian pengkaji, semua peserta ini tidak dapat menulis dengan teliti semasa membuat latihan. Mereka juga tidak dapat mengenal pasti jarak yang betul semasa menulis. Hal ini demikian kerana apabila membuat latihan, murid-murid ini sentiasa bercakap dan berbual-bual dengan rakan-rakan di sebelah. Hal ini telah menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian semasa menulis. Jadi, kadang-kadang mereka pun tidak sedar akan mereka telah merapatkan perkataan semasa menulis. Jadi, masalah tidak menjalankan perkataan telah berlaku. Jadi, untuk item yang ketiga, murid tidak bertanding dengan rakan-rakan dalam latihan bertulis. Di sini, melalui pemerhatian pengkaji, terdapat 2 orang murid dia amat suka bertanding dengan rakan-rakan dalam latihan bertulis ini. Dan seorang lagi murid, dia biasanya tidak bertanding dengan rakan-rakan, tapi prestasi dia amat lemah. Jadi, kadang-kadang dia pun tidak sedar akan dia sudah membuat kesalahan.
Jadi untuk murid-murid yang suka bertanding, apabila mereka bertanding dengan rakan-rakan, mereka akan tulis dengan amat cepat. Jadi kadang-kadang mereka telah merapatkan perkataan semasa menulis. Jadi walaupun mereka sudah tahu mereka merapatkan perkataan, tapi mereka tidak mengambil perhatian. Mereka biarkan dia salah. Jadi masalah tidak menjarakan perkataan ini berlaku. Seterusnya, di sini, untuk item yang keempat, murid selalu menyemak semula tulisan mereka selepas menyiapkan latihan. Di sini, melalui pemerhatian pengkaji, murid-murid tidak menyemak jawapan, tidak menyemak tulisan mereka selepas menyiapkan latihan. Hal ini demikian kerana murid-murid akan bersifat malas. Mereka malas untuk menyemak jawapan. Pada pandangan mereka, asalkan mereka sudah siap, sudah hantar, itulah mereka sudah siap kerja. Jadi mereka tidak payah menyemak tulisan. Jadi hal ini telah menyebabkan masalah tidak menjarakan perkataan ini berlaku. Jadi untuk item yang kelima, murid memperoleh markah yang rendah. Dalam mata pelajaran bahasa Malaysia, disebabkan oleh jarak antara perkataan yang tidak betul. Di sini, melalui pemerhatian pengkaji setuju dengan item ini. Hal ini demikian kerana apabila pengkaji menyemak lembaran kerja dan juga ujian murid-murid, pengkaji telah mendapati bahawa kebanyakan markah mereka telah dipotong disebabkan oleh jarak antara perkataan yang tidak betul. Kerana jarak antara perkataan yang tidak betul selalunya menyebabkan kesalahan ejaan berlaku. Apabila kesalahan ejaan ini berlaku, maka dia mesti dipotong. Jadi inilah kesan kepada markah yang rendah dalam mata pelajaran bahasa Malaysia ini. Jadi dalam melaksanakan intervensi, pengkaji telah memperkenalkan pembaris T kepada murid-murid. Pengkaji juga mengajar murid-murid bagaimana menggunakan pembaris T ini semasa menulis. Jadi selepas intervensi itu, melalui pemerhatian, di sini untuk item pertama, kedua, ketiga dan juga keempat, semua peserta berada pada tahap sangat setuju, iaitu murid-murid dapat menulis dengan teliti semasa membuat latihan. Murid-murid dapat mengenal pasti jarak yang betul semasa menulis. Murid-murid juga tidak bertanding dengan rakan-rakan dalam latihan bertulis, dan murid selalu menyemak jawapan, menyemak semula tulisan selepas menyiapkan latihan. Hal ini demikian kerana apabila mereka menggunakan pembaris T semasa menulis, mereka tidak dapat menulis dengan cepat. Mereka mesti menulis dengan teliti dan juga perlahan apabila menggunakan pembaris T. Jadi selepas mereka menyiapkan kerja ini, mereka juga akan menyemak balik jawapan mereka betul atau tidak. Oleh sebab mereka tidak dapat menulis dengan cepat, mereka juga tidak dapat bertanding dengan rakan-rakan dalam latihan bertulis. Jadi, telah menunjukkannya pembaris T ini amat berkesan kepada murid-murid untuk mengatasi masalah tidak menjarakan perkataan semasa menulis. Jadi untuk item yang terakhir ini, pengkaji telah mendapati bahawa maka murid-murid juga tidak dipotong oleh kesalahan yang jarak ini. Jadi maka mereka sentiasa dipotong disebabkan oleh faktor lain seperti kesalahan tanda baca, kesalahan ejaan atau huruf besar, huruf kecil dan juga ayat struktur ayat mereka.
Jadi, di sinilah boleh menunjukkan bahawa pembaris T amat berkesan untuk membantu murid-murid mengatasi masalah tidak menjarakan perkataan semasa menulis. Terusnya, kita masuk ke intervensi kedua, yaitu soal selidik. Dalam soal selidik, pengkaji telah mengenalkan 5 item. Item pertama ialah saya sentiasa meneliti jarak antara perkataan semasa menulis. Item kedua, jarak antara perkataan yang tidak betul mempengaruhi markah subjek bahasa Melayu saya. Item ketiga, saya sentiasa menyemak tulisan saya, iaitu jarak antara perkataan selepas menyiapkan latihan. Untuk item keempat, pembaris T membantu saya meningkatkan kemahiran menulis dengan jarak yang betul. Item kelima, saya bertanding dengan rakan semasa membuat latihan. Marilah kita tengok peratusan kekerapan dengan item soal selidik di sebelah. Di sini ada sebelum intervensi dan juga selepas intervensi. Sebelum intervensi, dalam item pertama, ketika 3 orang murid memilih jawapan sangat tidak setuju, iaitu mereka sentiasa tidak meneliti jarak antara perkataan semasa menulis. Biasanya, mereka suka bercakap dengan rakan-rakan semasa menulis. Hal ini telah menyebabkan mereka tidak dapat meneliti jarak antara perkataan. Kedua, untuk item kedua, jarak antara perkataan yang tidak betul mempengaruhi markah subjek bahasa Melayu saya. Di sini, ketika 3 orang murid sangat setuju dengan item ini. Hal ini demikian kerana mereka sentiasa tidak meneliti semasa menulis. Jadi, kadang-kadang mereka juga tidak sedar akan jarak antara perkataan mereka tidak betul, iaitu mereka sentiasa mendapatkan perkataan semasa menulis. Untuk item yang ketiga, terdapat 2 orang murid sentiasa tidak menyemak tulisan, iaitu jarak antara perkataan selepas menyiapkan latihan. Dan seorang murid memilih jawapan sederhana, iaitu disebabkan oleh kadang-kadang dia akan menyemak jawapan. Kadang-kadang dia tidak akan menyemak jawapan. Jadi, hal ini telah menyebabkan dia membuat kesalahan semasa dia tidak menyemak jawapan selepas menulis. Untuk item keempat, ketika 3 orang murid memilih jawapan sederhana, kerana sebelum intervensi ini, pengkaji belum memperkenalkan pembaris T kepada murid-murid. Jadi mereka tidak tahu apakah fungsi pembaris T ini. Untuk item kelima, ketika 3 orang murid sangat setuju dengan item ini, iaitu mereka bertanding dengan rakan-rakan semasa membuat latihan. Ini sifat semula jadi murid-murid. Mereka amat suka bertanding dengan kawan-kawan kerana mereka akan berasa seronok apabila bertanding dengan rakan-rakan. Namun demikian, keadaan ini telah menyebabkan mereka mendapatkan perkataan. Sebab sentiasa mereka sudah tahu mereka mendapatkan perkataan, tapi mereka tidak ambil perhatian. Mereka biarkan dia salah. Jadi hal ini telah menyebabkan berlakunya masalah tidak mencarakan perkataan semasa menulis. Jadi dalam soal selidik selepas intervensi ini, yaitu selepas pengkaji memperkenalkan pembaris T dan juga membuat penerangan, ketika 3 orang murid ini dapat menelitikan jarak antara perkataan semasa menulis. Dan untuk item kedua, maka mereka juga tidak akan dipotong disebabkan oleh jarak antara perkataan. Untuk item ketiga, semua murid dapat menyemak tulisan selepas menyiapkan latihan. Hal ini demikian kerana mereka dapat menulis dengan teliti dan juga menyemak jawapan mereka betul atau tidak selepas menggunakan pembaris T ini. Lama-kelamaannya, mereka dapat menggunakan pembaris T ini dengan berkesan dan akhirnya
mereka dapat mencerahkan perkataan, tidak bergantung dengan pembaris T ini. Dalam item keempat ini, semua murid bersetuju. Mereka berasa pembaris T ini dapat membantu meningkatkan kemahiran menulis dengan jarak yang betul. Untuk item kelima, murid-murid juga tidak dapat bertanding dengan rakan-rakan semasa membuat latihan. Hal ini demikian kerana apabila menggunakan pembaris T, mereka perlu menulis dengan perlahan untuk mengelakkan kesalahan ini berlaku. Jadi lama-kelamaannya, mereka akan menelitikan tulisan mereka. Mereka tidak akan buat kesalahan lagi. Jadi daripada perbandingan baca ini telah didapati bahawa pembaris T ini amat berkesan kepada murid-murid untuk mengatasi masalah tidak mencerahkan perkataan semasa menulis. Seterusnya kita masuk ke ujian. Dalam jadual ini telah menunjukkan jumlah markah, grade dan catatan untuk prestasi murid-murid. Jadi sebelum intervensi, peserta A hanya dapat memperoleh 40 markah. Peserta B hanya dapat memperoleh 45 markah dan peserta C dapat 65 markah. Ketika 3 orang murid ini telah membuat kesalahan apabila menulis, iaitu tidak mencerahkan perkataan. Hal ini telah menyebabkan prestasi mereka rendah. Jadi selepas intervensi, itu selepas pengkaji memperkenalkan dan mengajar mereka menggunakan pembaris T dalam ujian POS, jadi murid-murid dapat memperoleh markah yang rendah. Mereka ada peningkatan. Di sini peserta A telah menunjukkan peningkatan sebanyak 45 markah. Peserta B pun menunjukkan peningkatan sebanyak 45 markah dan juga peserta C menunjukkan peningkatan 35 markah. Akhirnya dia mendapat 100. Di sini pada mulanya dalam ujian pra, ketika 3 orang murid ini beradakan pada tahap mencapai tahap minimum dan juga baik di sini. Jadi selepas intervensi diperkenalkan dan juga dilaksanakan, grade murid-murid telah dapat mencapai grade A, iaitu mendapat cemerlang dalam ujian POS ini. Jadi sekarang marilah kita melihat tentang ujian pra yang telah dilaksanakan oleh murid-murid. Di sini ada contoh-contoh ujian pra dan juga ujian POS untuk peserta-peserta. Jadi di sini kita dapat melihat dengan jelas mereka tidak mencerahkan perkataan semasa menulis. Mereka yang di sini setiap soalan merangkumi 2 markah. Pengkaji telah menganggap apabila mereka susunan ayat mereka betul, mereka dapat 1 markah. Tapi jarak antara perkataan mereka salah. Jadi pengkaji memotong 1 markah daripada soalan itu. Ini merupakan ujian pra untuk peserta B dan peserta C. Seterusnya, di sini pengkaji telah meletakkan ujian POS peserta A. Di sini peserta A dapat 85 markah. Di sini kita boleh tengok jarak antara perkataan murid-murid telah dibaiki. Ya, mereka sudah dapat tulis dengan jarak yang betul. Dan kesalahan-kesalahan seperti ejaan dan juga susunan ayat, yaitu telah menyebabkan mereka tidak dapat mendapat markah penuh. Tapi jarak antara perkataan ini sudah dibaiki. Ujian POS peserta B. Ujian POS peserta C.
Seterusnya kita masuk ke rumusan. Rumusan pertama, kaedah pengumpulan data seperti pemerhatian, soal selektif dan juga ujian sesuai digunakan untuk mengumpul data yang diperlukan dalam kajian ini. Ketika 3 orang peserta yang mempunyai masalah tidak menjarakan perkataan semasa menulis telah menunjukkan peningkatan yang amat ketara selepas intervensi diledakan. Ketiga, pembaris T amat berkesan dalam mengatasi masalah tidak menjarakan perkataan semasa menulis. Oke, seterusnya kita masuk ke cadangan tindakan susulan. Jadi, cadangan pertama, kajian yang selanjutnya boleh disesuaikan dengan mengikut keperluan dan juga tahap murid-murid. Kedua, instrumen dan alat yang digunakan perlulah dipelbagaikan dengan mengikut kreativiti pengkaji. Dan cadangan ketiga, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dapat membantu meningkatkan keberkesanan kaedah yang digunakan. Hal ini demikian kerana murid-murid sentiasa tertarik dengan TMK seperti laptop, pembentangan slide dan juga permainan Scratch yang ada dalam yang menggunakan TMK ini. Jadi, pengkaji dapat menggunakan TMK untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah rujukan. Okay, kita masuk ke lampiran. Jadual cetakan dan juga contoh-contoh ujian pra dan ujian pos peserta. Yang untuk raja ketiga, peserta menggunakan pembaris T semasa menulis. Dan inilah merupakan cara-cara yang menggunakan pembaris T apabila menulis. Sekian, terima kasih.